وعلى آله وصحبه وآله لقيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi pagi ini untuk menyambung perbincangan kita dalam surah Al-Mujadalah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada pagi ini. Kerana kalau saya seorang je ada kat sini pun tak guna juga kan saya bercakap seorang-seorang. Jadi sebab kita sama-sama ada kat sini, barulah jadi terjadinya kelas ini. Baik, kita nak menyambung perbincangan kita pada surah Al-Mujadalah. Black color. Ayat yang ke berapa? Kita Kelas lagi tu. Kita berada pada ayat yang ke-11. Ya. Ayat terakhir pada muka surat yang kedua. Baik, kita nak baca sekali lagi sebelum kita mula. Kita baca sama-sama. Surah Al-Mujadalah, surah ke-58, ayat ke-11 pada muka surat 543. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu, berilah kelapangan dalam majlis untuk membuka ruang tempat duduk orang lain, maka lapangkanlah. Nescaya Allah memberi kelapangan untuk kamu. Apabila diminta kepada kamu, berdirilah, maka bangunlah. Nescaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dalam kalangan kamu beberapa darjat. Ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Baik. Kita dah sebutkan, kita dah bincangkan bahagian yang pertama kan. Ayat yang ke-11 ini, iaitu pada wahai orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepada kamu, berlapang-lapanglah kamu pada majlis, maka berlapang-lapanglah. Nescaya Allah akan melapangkan bagi kamu. Baik. Berdasarkan perbincangan kita pada minggu lepas, boleh tak kita nak share apa pengajaran yang kita dapat daripada potongan awal ayat tu? Apa pengajaran ataupun apa tazakur yang kita dapat daripada potongan awal ayat yang kita telah bincangkan pada minggu lepas? Kalau kita nak mudahkan urusan kita, Ustaz, maka mudahkanlah urusan orang lain dulu. Kalau kita nak urusan kita mudah, maka mudahkan juga urusan orang lain. Baik. Itu daripada ayat itu diambil daripada Lapangkan. Daripada fafsahu yafsahillah. Kamu lapangkan,
Allah akan melapangkan kamu. Kalau kamu mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kamu. Konsep itu dipanggil apa dalam Islam? Apakah konsep itu disebutkan sebagai apa? Jaza'un min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Maksudnya balasan daripada jenis perbuatan. Balasan itu adalah tergantung kepada amal perbuatan. Kepada amal perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Baik, al-jaza itu dia isim ke fi'il ke harf? Isim. Macam mana kenal isim? Alif lam. Ada alif lam. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu adalah mengikut tergantung pada apa yang dilakukan. Baik. Terima kasih Haji Yahya. Ada lain tazakur ataupun pengajaran yang dapat daripada ayat, potongan ayat yang kita dah bincangkan pada minggu lepas? Sama ada Ustaz bagi. Ustaz. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan menunaikan hajatnya. Siapa menunaikan hajat saudaranya, Allah akan menunaikan hajat dia. Baik, terima kasih Puan Asiah. Silakan Puan Zainun. Kalau macam orang yang tak attend ni lain topik lain ni pasal bahasa Arab ni. Tak apa. Isim tu apa Ustaz maknanya? sorry. Saya saja je, patutnya saya tak sebut pun tapi saja je lah menyebutnya. Maaf muka. Siapa nama kamu? Nama. Mas muka. Isim nama. Oh nama. Dia kata nama. Dia kata nama. Cara untuk kita kenal perkataan dalam Al-Quran supaya nanti mudah-mudahan bila kita dah kenal perkataan tu, kita boleh tahu maksud dia. Insya-Allah dibantu kita untuk tadabbur. Faham lebih sikit daripada terjemahan insya-Allah. Baik, ada pengajaran lain yang dapat daripada potongan ayat ni? Makhluk yang di bumi, nescaya yang di langit akan menyayangimu. Sayangilah makhluk yang di bumi, nescaya makhluk yang di langit akan menyayangimu. Baik, terima kasih. Daripada ya ayyuhallazina amanu sahaja, ada apa-apa tak yang kita dapat? Daripada ya ayyuhallazina amanu tu, ada apa-apa tak? Point. Gembirakanlah orang Muslim. Gembirakan orang Muslim yang lain. Baik. Terima kasih. Melangsaikan hutang orang. Melangsaikan hutang orang. Masya Allah. Beri makan. Siapa yang menutup aib seseorang Muslim di dunia? Menutup aib seorang Muslim. Baik. Memberi makan. Baik. Ini semua mungkin setiap kita sebut tu rasanya yang paling kuat kita ingat kot untuk kita nak amalkan rasanya. Bila berdoa minta untuk dunia dan akhirat. Bila berdoa minta dunia dan akhirat. Kalau bila berdoa terlupa nak minta untuk dunia, tak apa ke? Tak apa, dapat dua-dua. Tak apa. Kalau berdoa terlupa nak minta akhirat. Ada apa-apa. Itu nanti tiada apa-apa. Tiada apa-apa di akhirat. Tiada apa-apa di akhirat lah. Di dunia dia akan dapat apa-apa yang dia minta tu. Tapi kalau dia terlupa nak minta untuk akhirat, akhirat nanti dah tak ada apa-apa. Jadi kita minta untuk akhirat, dunia pasti Allah akan bagi. Pasti Allah akan bagi. Jangan risau. Kalau Allah tak bagi pun, akhirat pasti akan dapat. Jangan bimbang. Bukan kita mengikut sangkaan kita yang bagaimana. Contoh, kita selalu mengharapkan kita nak duit yang banyak. Kita nak ada duit lah. Hidup senang, tak payah susah. Kita nak ada family, ada anak. Tapi Allah kata bukan itu yang terbaik untuk kita. Allah simpan tu semua nanti untuk akhirat. Maka kita yakinlah bahawa itulah yang terbaik yang Allah nak berikan kepada kita. Sebab Nabi SAW, dia tidak pun hidup mewah kan. Baring pun atas tikar, bukan baring atas kapet, baring atas tikar macam kita, tikar mengkuang lah kan, sampai berbekas belakang baginda Nabi SAW. Sedangkan kalau nakkan kekayaan tu Allah boleh bagi, tapi Nabi kata
kita redha dengan akhirat. Kita tak perlu redha dengan dunia ini. Maksud dia tak kisah, tak payah kisahlah dunia ni dapat berapa banyak pun tak apa. Yang penting akhirat tu nanti nak dapat sebanyak yang boleh. Baik. Iza qila lakum. Pada potongan ayat tu, iza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu. Ada apa-apa tak yang boleh dapat daripada situ? Potongan ayat tu, iza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu. Kalau ditegur, jangan tengok siapa yang tegur. Kalau ditegur, jangan tengok siapa yang menegur. Baik, betul. Terima kasih. Jangan lihat pada siapa yang berkata itu. Walaupun dia anak, walaupun dia lebih rendah jawatan, walaupun dia bukan orang yang sama taraf dengan kita dari segi harta ataupun dari segi pangkat, jawatan, jangan tengok pada itu. Tengok pada apa yang dia tegur. Kalau dia tegur itu memang betul kita melakukan kesalahan, maka kita terima. Minta tolong mutekan yang tu. Kita jangan Dia masuk rakaman lah tu. Kita jangan tengok pada siapa yang nak menegur kita tu. Kita tengok pada apa yang ditegur itu. Dan Nabi SAW bersabda, in abghadal kalami ilallah. Perkataan yang paling Allah benci ialah apabila seseorang itu dia berkata kepada diri dia, contoh seorang kawan kita berkata kepada kita, ittaqullah. Maksud dia bertakwalah kepada Allah, jangan kamu buat jahat, jangan buat maksiat, jangan aniaya orang, jangan aniaya diri sendiri. Kemudian dia jawab apa? Ittaqu nafsak. Engkau tengoklah diri kau sendiri, kau lah yang bertakwa. Kau jangan nak pandai nak tegur aku. Cukuplah kau tengok diri kau, jaga hal tepi kain kau je, tak payah sibuk hal aku. Maka Nabi SAW kata, inilah perkataan yang paling dimurkai oleh Allah. Apabila orang lain menasihatkan kita, kita kata dah aku tak payah sibuk dengan aku, kau pun 2 kali 5, engkau pun sama juga, engkau jaga tepi kain kau je, tak payah nak sibuk hal aku. Nabi kata inilah abghadul kalam, perkataan yang paling Allah benci. Kalau Ustaz, kalau teguran itu betul lah. Kalau teguran itu betul. Kalau teguran itu tak betul. Kalau teguran itu tak betul lah, kita betulkanlah dia, tak betul lah. Ini kita cerita tentang teguran yang betul kan. Betul ya. Kadang kita selama kawan kita, kan ada kawan tegur kita buat benda yang tak apa-apa nak baik kan. Duk mengumpat je, sembang hal orang kan, kawan tegur. Kan kita cakap tak payahlah, kau pun samalah dengan kita kan. Walaupun mungkin dia memanglah tak baik pun, tapi teguran dia tu betul. Walaupun dia bukanlah orang yang baik, tapi kita kena terima sebab teguran dia itu betul. Kalau kita tak terima, maka jadilah kita orang yang Allah benci. Perkataan yang Allah paling benci. Paling dibenci. So selalu benda ni kadang kita terlepas pandang kan. Kita nak memandang pada siapa yang nak bercakap kepada kita, bukan apa yang dia cakap. Kalau kita nak tunggu sampai Tok Syekh kan, mufti tegur kita, memang tak dapat lah. Memang takkan sampai lah kat kita kan. Nak tunggu dia orang yang begini tegur. Sedangkan mereka pun masih lagi ada cacat celah, masih ada lagi aib yang Allah tutupkan. Cuma kita je yang tak nampak dan tak tahu. Maka terima saja teguran daripada sesiapa pun, daripada sesiapa. Sekejap ya Ustaz, minta siapa yang nak bercakap unmute their phone. Sekarang ni banyak gangguan lah, kita buat rakaman. Jadi elok mute dulu ya. Yang bila nak bercakap, unmute. Boleh ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Boleh. Baik. Saya mutekan sekarang. Bila dikatakan kepada kamu berlapang, maka lapangkanlah, Allah akan melapangkan untuk kamu. Kita buat untuk manusia, tak banyak, tak susah pun. Tak memakan modal yang banyak dan besar. Kadang tak keluar modal pun, hanya keluar alio, hanya keluar tenaga sikit je kan. Hanya keluar satu senyuman dia. Kita buat baik orang, kita menggembirakan orang. Tetapi yang akan membalas kita semula adalah Allah Azza wa Jalla, dan Allah itu tidak kedekut dalam nak membalas kita perkara yang baik. Dan kalau kita buat perkara yang jahat, Allah pun tak kedekut nak membalas kepada kita. Dia boleh balas kita kejahatan yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita buat pada orang lain ataupun kita bermaksiat kepada Allah SWT. Baik, kemudian ayat ini disambung dengan wa idza
qilan syuzu fanshuzu. Dan apabila dikatakan kepada kamu berdirilah, maka berdirilah kamu. Ayat ini, potongan ayat ni dia lebih kurang dengan apa yang kita telah bincangkan pada ayat yang atas itu, lebih kurang sama, iaitu dia adalah konsep. Kita buat kat orang, itulah yang akan kita dapat. Sama, lebih kurang sama. Maka dalam ayat ini Allah nak mengajarkan kepada kita, pertamanya adalah adab kita dalam majlis juga. Iaitu apa? Kita jangan bangunkan orang lain. Kita jangan membangunkan orang lain. Itu asas dia. Sebelum kita nak pergi apabila wa idza qila syuzu fanshuzu tu, asasnya ialah seseorang itu tidak boleh membangunkan orang lain daripada tempat duduknya. Itu asas dia. Nabi SAW bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Janganlah seseorang kamu menyuruh orang lain bangun daripada tempat duduk dia. Dia datang, dia sampai, dia dah sampai lambat. Orang lain dah duduk. Dia suruh orang lain bangun, pergi duduk belakang. Dia duduk kat situ. Maka dia kata, janganlah seorang kamu menyuruh orang lain bangun daripada tempat duduk dia, kemudian dia duduk di situ. Akan tetapi, tawassa'u, luaskanlah ruang, wa tafassahu, dan lapangkanlah. Nabi melarang. Kadang kita, antaranya kan kalau pergi masjid tu, kan, sampai, kita sampai, tengok dekat saf ada budak. Kan, kita selalu kasi pernah menghadapi situasi ni. Kan, orang tu pun suruh budak tu, budak pergi duduk belakang. Tak boleh. Sebab budak tu dah sampai dulu dekat saf situ. Orang tua sampai selepas tu tak boleh nak suruh budak tu bangun dan pergi duduk kat belakang. Tak boleh. Kecuali kalau budak tu pergi duduk betul-betul belakang imam, itu wajarlah untuk suruh bangun. Tapi kalau dia berada di dalam saf yang pertama, hatta saf yang pertama, orang tua datang selepas itu, tak boleh nak suruh budak tu bangun, pergi duduk kat belakang. Tak boleh. Sebab itu tempat duduk dia. Larangan Nabi ini adalah umum kepada semua. Tak kisah siapa. Kan? Ini adalah adab Nabi SAW sesama manusia dan hatta sama budak. Kan, kadang kita dengan orang yang lebih muda daripada kita, kan, dengan budak-budak, kita macam, tiba-tiba pergi, mes ni pagi pakcik duduk. Kita suruh budak tu bangun pergi tempat lain. Nabi jaga perkara ni. Nabi jaga perkara ini. Kerana ia adalah hubungan antara orang muda dan orang tua. Kadang orang muda, orang tua dia tak perasan membuli orang tua. Kan? Suruh budak bangun, pergi duduk kat belakang. Benda tu mengguris hati budak kecil tu. Walaupun dia masih lagi budak. Itu hak dia. Dia sampai duduk dekat situ, itu hak dia. Nabi SAW melarang. Jangan suruh seorang yang lain bangun daripada tempat duduk dia, kemudian dia duduk kat situ. Tapi kalau dia nak datang, mintalah ruang. Cakap, dek, boleh tepi sikit, pakcik nak duduk. Itu tak apa. Tapi kalau dia suruh, dek bangun, pergi duduk belakang, apa budak-budak duduk kat depan, budak-budak kat belakang. Itu tak boleh, Nabi larang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, itu yang pertama. Itu asas dia. Seseorang tidak boleh membangunkan orang lain daripada tempat duduk dia dan dia duduk kat situ. Tak kisahlah sekarang ni beratur dekat pasar raya ke, kan, beratur kat kedai makan ke, berebut nak masuk parking ke, tak kisah. Semua itu kita tak boleh nak suruh orang lain dan memang itu dia punya turn, pergi turn lain. Kan, sekarang banyak guna apa? Bukan sekarang lah, pada dulu pun duk guna kabel-kabel kan. Itu memotong orang lain punya turn, umpama membangunkan orang lain daripada tempat yang sepatutnya dia dapat. Spot yang sepatutnya dia dapat. Jawatan yang sepatutnya dia dapat. Tapi kita potong queue kot lain. Potong tangkona. Maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Itu asas dia. Yang pertama. Yang kedua, wa idza qila syuzu fanshuzu, dan apabila disuruh bangun, maka bangunlah. Maka ini adalah adab di dalam kita berada di dalam majlis ilmu. Kadang kalau kita berada dalam majlis ilmu dan guru kita ataupun orang yang berkepentingan, kan, dia minta kita bangun untuk bagi tempat duduk pada orang lain yang
yang ada kepentingan juga. Maksudnya yang layak untuk didudukkan di depan. Maka kita bangunlah ketika itu untuk bagi ruang pada orang lain. Contoh kita sampai kan, lepas tu tiba AJK Masjid kata, bang boleh tak pergi alih kat belakang, nak bagi laluan dekat penceramah duduk kan, nak bagi laluan pada ustaz yang kebetulan datang singgah kan, duduk kat situ, boleh tak? Waktu itu boleh dilakukan untuk kita membangunkan orang lain duduk di belakang. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, nak melihat pada orang yang disuruh pula bangun. Tadi melihat pada orang yang menyuruh orang lain bangun, ini nak melihat pada sudut orang yang disuruh bangun itu. Maka kita apabila disuruh bangun, maka yang utama adalah untuk kita buat apa? Kita bangunlah. Kita disuruh bangun, tak apalah, kita bangun. Kan? Sebab kita memberi ruang kita kepada orang lain, Allah nanti akan memberi ruang duduk kepada kita. Kita bangun. Kemudian, contoh, kalau kita berada dalam majlis, kita sebut dalam majlis ilmu lah. Sebut dalam majlis ilmu. Kita duduk depan. Datang satu orang yang kita tahu, dia ni memang budak pandai lah. Kan, memang budak pandai. Maka, kita sepatutnya panggil orang itu, bagi dia duduk dekat tempat kita dan kita bangun. Kalau kita boleh luaskan tempat, kita luas. Tapi kalau tak boleh, kita bangun pergi duduk kat belakang. Sebab kita kenal dia seorang yang pandai, dia duduk kat depan, kita muliakan dia, lebih mudah untuk dia belajar dengan guru, lebih cepat dia untuk dapat ilmu itu, dan dia akan lebih memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Mungkin kita kalau duduk depan tu, kan, kita setakat belajar, mungkin cepat dapat, mungkin lambat dapat. Kalau kita dapat pun mungkin kita memang nak guna untuk diri kita je. Tapi kita tahu, kita kenal orang ni ustaz dia memang budak pandai, dia memang nanti dia dapat, dia akan mengajar dekat anak murid dia. So, kita bagilah ruang duduk kepada dia, kita pergilah bangun duduk kat belakang. Sebab kita tahu dia lebih aula, lebih utama untuk diberikan ruang tersebut. Dekat dengan guru, dia cepat dapat, dia akan amalkan untuk diri dia dan memang dia akan ajarkan kepada orang lain, maka manfaat itu akan lebih besar daripada kita yang duduk di situ. Kan? Nabi SAW bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah mengiringiku golongan yang cerdik pandai dan berakal. Hadis ini Nabi SAW sebut berkenaan dengan solat. Nabi kata ketika nak solat, kan, luruskan saf, maka Nabi suruh duduklah yang di belakang aku, yang paling dekat dengan aku, maksudnya di belakang Nabi, dan yang kiri kanan paling dekat itu orang yang cerdik pandai dan berakal. Ulul ahlami wan nuha. Bukan orang yang biasa-biasa, duduk orang yang pandai. Kerana apa? Kerana nanti kalau imam salah bacaan, orang ni boleh betulkan. Kan? Imam ni terlupa rukun dalam solat, yang belakang boleh tolong ingatkan. Imam ni terbatas solat, dia boleh nak tolong gantikan. Lepas tu Nabi suruh yang duduk di belakang dia adalah orang yang cerdik pandai dan berakal. Maka begitu juga dalam majlis ilmu. Kita muliakan orang yang cerdik pandai ini untuk duduk berdekatan dengan guru, supaya mereka lebih cepat dapat ilmu itu dan mereka akan sebarkan, ajarkan kepada orang lain. Kita utamakan. Mari kita sebagai orang yang ada di situ, kan, kita bangunkan diri kita sendiri. Tak payah nak tunggu orang bangunkan kita, kita sendiri bangun, duduk kat belakang. Sebab kita sedar kan, ada orang yang mungkin kita pandai tapi kita nampak budak ni lebih pandai daripada aku ni. Aku setakat A, dia A++. Bagi dia duduk depan lah, aku pergi belakang sikit. Sebab dia cepat lagi catch up, nanti dia boleh ajar aku, dia boleh ajar lagi orang lain. Dan kita memuliakan orang lain yang selayaknya, yang kita tahu dia pandai, yang kita tahu dia ada ilmu, yang tahu dia mungkin ada kedudukan dalam masyarakat. Itu yang Nabi SAW contohkan. Anas bin Malik seorang sahabat Nabi SAW, dia adalah khadam Nabi SAW. Dia kata, pada suatu hari seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu datang ke majlis Nabi, majlis ilmu Nabi SAW. Jadi macam biasalah, bila sampai je, dah penuh lah orang duduk kat situ. Penuh dah.
ruang kiri kanan semua dah penuh dengan orang dekat keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jumpa tempat nak duduk. Maka Nabi melihat Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini daripada jauh. Nabi nampak aja dia, Nabi terus bangun, Nabi bentangkan serban dia, serban Nabi ni. Nabi bentang dan Nabi suruh Jarir ini, sahabat ini duduk di atas tu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Iza atakum karimu qaumin faakrimu." Apabila datang kepada kamu orang yang mulia pada kaumnya, iaitu pemimpin ataupun siapa yang orang yang dia dalam masyarakat dia dimuliakan, dia dipandang. Maka Nabi kata, "Faakrimu," maka berilah penghormatan kepada dia. Maka Jarir bin Abdullah ini dalam kabilah dia, dia adalah pemimpin, dia adalah orang yang dipandang, sambedi dalam dia punya kabilah. Maka bila dia datang, tak ada tempat duduk, Nabi nampak dia, Nabi terus bangun, Nabi bentangkan serban dia sendiri. Bukan dia pergi ambil serban sahabat lain. Dia bentangkan, Nabi bentangkan serban baginda sendiri dan suruh Jarir duduk di situ. Kerana apa? Dia memuliakan orang yang dia mulia di kaum dia, di masyarakat dia. Maka begitu juga yang kita nak buat dalam majlis ilmu ataupun di mana-mana sahaja kita berada. Kalau kita rasa tempat kita itu, spot kita itu perlu diberi kepada orang yang lebih layak daripada kita, maka berilah. Kerana itu yang Nabi SAW lakukan. Kita beri ruang kepada orang lain untuk duduk di tempat kita dan kita ke belakang, ia tidak merendahkan kedudukan kita. Tidak merendahkan maruah kita. Tidak. Kalaupun orang lain memandang kita ini umpama ditolak ke belakang, maka tak apalah, kerana kita tahu kenapa kita buat macam tu. Kita utamakan orang yang sepatutnya diutamakan. Kita muliakan orang yang sepatutnya dimuliakan. Baik, wa idza qila syuzu fanshuzu. Dan apabila dikatakan kepada kamu bangunlah ataupun berdirilah, maka berdirilah kamu. Ulama menafsirkan mengenai makna bangun ataupun berdiri unshuzu ini kepada beberapa makna. Yang pertama, dalam majlis ilmu yang kita sedang bincangkan ini. Yang kedua, ulama menyebutkan juga mengenai solat. Bila disuruh untuk bangun solat, maka bangun untuk solat. Kemudian yang ketiga, disuruh bangun untuk berinfak. Maka bila disuruh bangun untuk berinfak, maka berinfaklah. Bangun tu umpama penerimaan untuk membuat sesuatu. Maka ulama kata unsyuzu juga bermaksud kalau disuruh untuk berinfak, maka berinfaklah. Kan? Seperti mana para sahabat. Kerana Nabi SAW kadang meminta, disebut siapa yang nak berinfak, siapa yang nak membantu orang ini, maka bantu. Maka ayat ni menyebut wa idza qila syuzu fanshuzu. Bila suruh bangun, bangunlah. Nabi suruh berinfak, berinfaklah. Yang keempat, ada ulama menafsirkan dengan bangun ini dengan apabila disuruh bangun untuk berjihad, maka berjihadlah. Maka ini empat antara makna unshuzu ataupun bangun yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bangun physically bangun. Contoh dalam majlis ilmu ataupun di ruang solat ataupun ke apa mana-mana majlis pun, kenduri ke, dekat klinik ke, hospital ke, dekat KWSP ke, kan, kat UTC ke, tak kisahlah kat mana. Maka kita muliakan orang lain, ataupun kalau kita disuruh ke belakang, maka berilah ruang kepada orang lain. Yang kedua, bila disuruh bangun untuk solat. Yang ketiga, bila disuruh bangun untuk berinfak. Yang keempat, bila disuruh bangun untuk berjihad. Baik. Ia lebih kurang macam ayat yang atas tu, fafsahu yafsahillahu lakum. Yang ini unshuzu fanshuzu. Kemudian Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Baik. Kalau kita lihat pada potongan ayat ni, yarfa'illahu alladhina amanu minkum.
Allah mengangkat darjat orang yang beriman daripada galangan kamu. Apa yang kita dapat? Apa yang kita boleh faham? Bila kita baca potongan ayat ini, apa yang kita boleh, apa? Orang kata apa? Catch. Maksud dia tu. Apa point? Ataupun apa message yang boleh kita dapat daripada yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Boleh share dengan saya? Boleh unmute dan share. Bila baca potongan ayat ini, apa yang kita dapat? Apa yang kita terfikir? Kerana ini kita nak merangsang kita punya apa? Minda tadabbur kita. Kita baca yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Apa point ataupun apa mesej yang kita dapat? Baik, silakan. Siapa nak share boleh unmute. Kalau tak, nanti saya unmute-kan semua. Apa yang dapat bila baca ni, bila baca potongan ayat ni, rasa apa yang lalu di fikiran? Ustaz, Ya, saya. nak tanya ni. Alamak, Dia saya yang tanya cakap, sepatutnya. minkum maknanya allazina amanu minkum daripada maknanya tak semua dapat ke maksud dia Ustaz? Orang-orang tertentu saja yang terlibat ataupun dia masukkan semua sekali yang terlibat majlis. Okay. Ni macam ada apa? Kalau ada seorang tu bagi tempat ke, ada ke semua orang dapat ke, macam mana ke? Baik. Kalau dalam majlis itu, yang memberi tempat, yang bangun bagi tempat ke orang, dia lah yang dapat. Dia lah yang dapat. Dia itu seorang dapat lah kan? Dia seorang yang dapat. Okey, terima kasih. Baik. Saya pula nak tanya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang yang beriman daripada kalangan kamu. Apa poin yang kita dapat daripada ayat ini? Kita nampak. Apa yang kita nampak lah. Kadang-kadang orang nampak daripada yarfa'illah, Allah mengangkat. Kadang orang nampak daripada allazina amanu, orang yang beriman. Kadang ada yang nampak dari sudut minkum, daripada kalangan kamu. Mana boleh share? Apa yang kita dapat? Buat baik, balas baik. Buat baik akan dibalas baik. Apa yang akan dibalas dalam ayat ni? Naikkan darjat dia. Mematuhi arahan kata melapangkan dalam majlis tu. Jadi bila kita akur dengan arahan tu, mana kita dah beriman lah. Dia memang orang beriman. Dia memang untuk orang beriman kan, dia tujukan kan? Ayalah. Dia naikkan satu level lah daripada orang beriman yang biasa. Daripada orang awam, dia naik tingkat-tingkat dia lah. Yang tu yang dimasukkan ayat ni kan Ustaz? Baik. Rasa saya lah. Betul lah tu. Boleh share. Sharing boleh, tak ada masalah. Baik. Dia orang yang bangun, tinggalkan tempat duduk dia, minta orang yang berilmu tadi duduk. Kalau dia buat betul-betul dengan ikhlas, bukannya ada maksud niat lain, rasa saya dia punya darjat lagi tinggi lah pada orang yang beriman yang lain. Macam tu rasa saya. Ya. Agaknya lah Ustaz. Baik. Kenapa nak kena agak-agak ayat dekat situ kan? Dia kata lagi pun sebahagian, tak semua sekali kan. Sebahagian dia. Okey. Baik, terima kasih Puan Sabaria dan Januria. Lain ada? Jalim? Cihan nak masuk ni tak dapat ke? Tak dengar suara. Oh dah masuk, dah masuk. Tak dengar suara. Nampak unmute tapi suara tak dengar. Pak Jalim. Tak dengar juga suara Jalim. Mungkin kena tarik balik plug mikrofon tu. Cucuk balik kot, tak dengar suara. Yang nak bercakap. Masih tak dengar. Tak dengar. Mungkin wire tu kena tarik balik pada phone kot. Dan cucuk balik kot. Tak dengar juga. Baik, siapa kalau ada yang lain?
Sementara tunggu Haji Speaker Alim phone tu kena besarkan kot. Speaker phone tu. cakap tak dengar. Ada yang lain nak kongsi? Dalilah tak cakap ya? Ni mungkin Allah Ustaz. angkat. Ini satu pandangan lain. Okey, boleh silakan. Tak dapat. Siapa ni? Dia cakap ni tu. Tapi tak dengar. Silakan. Siapa nak berkongsi tadi? Siapa cakap tadi? Okey. Saya dari sudut ni pula Ustaz ujian. Katalah kita dibagi ujian Ustaz. Musibah. Tapi kita ikhlas, kita redha. Dan kita dapat masa tu pendekatan iman lah. Kenapa tak ada pula? Baik, maksudnya kita diberi ujian, kita sabar, kita redha, maka Allah akan mengangkat darjat. Baik. Baik, terima kasih. Bangun ujian kena suruh bangun. Tadi terputus tadi kan, ujian dah putus, redha. Allah mengangkat darjat seseorang itu mengikut amalan kebajikan yang dia buat. Allah mengangkat darjat seseorang itu mengikut amal kebajikan yang dia buat. Baik, menarik tu. Allah mengangkat darjat. Allah mengangkat darjat seorang itu lebih tinggi berdasarkan yang pertama kerana imannya, yang kedua kerana ilmunya. Allah mengangkat darjat seseorang itu pertama berdasarkan iman dia, yang kedua berdasarkan ilmu dia. Masya-Allah. Masya-Allah. Yang maknanya kalau nak diangkat darjat di sisi Allah, kena tingkatkan apa? Ilmu. Iman, ilmu. Kena tingkatkan iman yang pertama tadi, yang kedua Ilmu. yang kedua ilmu. Masya-Allah. Ilmu Ada sabar. lagi? Dan sabar. Betul? Betul, kerana dalam nak beriman dan berilmu perlu kepada memang perlu kepada sabar. Dan redha. Macam antaranya macam Haji Alim. Suara tak dengar lagi Haji Alim. Masih tak dengar lagi. Saya nampak Haji Alim cakap tapi saya tak dengar suara. Allahu Akbar. Ya saya. Dia keluar balik dah. Keluar balik dah masuk balik. Dengar tak Ustaz? Ya, dengar. Okey. Boleh tak dari segi Allah mengiktirafkan seseorang yang dermawan. Dari segi ni dermawan dia macam bagi kelebihan pada orang dulu daripada diri dia. Maksud saya maknanya dia melebihkan orang lain daripada diri dia dengan memberi orang duduk di tempat dia. Pendapat yang lain boleh ke tak boleh? Boleh. InsyaAllah. Amal kebajikan tu. Satu perkara yang menarik, satu sudut pandang yang menarik tu. Kan? Pandang dari sudut mengutamakan orang lain. Maka orang yang dia mengutamakan orang lain, mestilah balasan dia apa? Baik. Allah kan? Tinggikan darjat dia. Al-jazak min jinsil amal. Dia utamakan orang lain, Allah akan utamakan dia daripada orang lain. Dan pastilah kalau Allah utamakan dia, maknanya Allah akan mengangkat, maknanya darjat dia di sisi Allah itu tinggi. Sebab dia dah jadi top list. Kan? Top list. Maknanya darjat dia dah tinggi di sisi Allah SWT dengan sebab apa? Dia mengutamakan orang lain. Masya Allah. Masya Allah. Sudut pandang yang menarik. Terima kasih. Tadi Puan Nur Asihan ke? Ya, saya. Betul. Baik. Sebenarnya saya tak boleh masuk tadi ni lama. Okey. Lepas tu sekarang dia macam mana ya? Dia hilang-hilang. Okey, kita dengar suara. Dengar suara ya? Ya, jelas. Tak pun. Okey. Ujian. Ujian. Sabar. Naik taraf ni. Haji Alim dah keluar dah tu. Haji Alim dah keluar ya? Dia masuk balik lah. Cuba keluar. Tapi tadi saya masuk tak accept.
Tak nampak tadi aja. Sorry lah, maaf. Kadang Dia kita lambat, tengah lambat. kalau kita tengah fokus ni kadang terlupa. Minta Minta maaf. maaf lah. Ujian. Jadi mereka boleh dengar tak ke audio? Dia kena tunggu lama masih sikit. Tak dengar lagi Jarim. Tak boleh dengar je. Tak dengar lagi lah. Speaker tu tak rosak kot. Kena beli earphone baru lah Jalim mungkin. Di tengah Shopee, tengah sale ni. Dia dah keluar tu, dia tunggu kena lama sikit. Boleh siap. Dia tak keluar pun. Dia tak keluar. Tak admit pun. Keluar tadi masuk balik. Allah. Siapa admit? Baik, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang yang beriman daripada kalangan kamu. Masya-Allah. Tadi banyak pandangan, banyak mesej daripada kita semua dari sudut pandang kita masing-masing mengenai ayat yang sama. Kan? Dan semuanya kita bertemu, pandangan kita lain, kita dapat bawa keluar mesej dan poin yang berbeza, tetapi dia semua tuju kepada satu ayat yang sama. Itulah kelebihan Al-Quran. Setiap daripada kita dapat keluar poin berdasarkan keadaan diri kita. Ustaz, saya dah share screen dah Ustaz. Okey, baik. Berdasarkan kita punya iman kita, berdasarkan kita punya ilmu, berdasarkan kita punya emosi ketika tu, berdasarkan keadaan sekeliling kita ketika tu, maka keluarlah poin ataupun mesej yang berbeza daripada ayat yang sama. Baik. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang yang beriman daripada kalangan kamu. Baik, yang pertamanya kita nak lihat bahawa orang yang beriman itu tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman itu tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah, saya punya mouse pula tak jalan. Okay, alhamdulillah. Baik. Dan apabila kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu. Baik, pertamanya lihat bahawa orang yang beriman itu darjat mereka memang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Lihat surah yang ke-9 ayat ke-19. Surah 9 ayat 19 pada muka surat 179. 189 kan? 179. Quran saya 189. Salah. 189. Surah yang ke-9 surah At-Taubah. Ayat ke-19 pada muka surat 189. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. أجعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله Wallahu la yahdil qawmal zalimin.
Wallahu la la yahdil yahdil qaumal zalimin. Terjemahan. Adakah kamu menganggap hanya perbuatan memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Baik. Baik, mana dalam ayat ni kan yang kita nak lihat bahawa orang beriman itu tinggi darjatnya? Perkataan yang tidak disamakan. Betul tak Ustaz? Mana? Perkataan yang tidak disamakan tu. Tidak, la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Apa yang tidak sama di sisi Allah itu? Imanan dia lah. Iman. Iman dengan apa? Amal. Dengan reward dia. Amal. Dengan balasan dia. Balasan apa? Balasan dia bagi, dia buat apa tu, yang bagi minum dan menguruskan masjid dan menguruskan Masjidil Haram. Dan bisa jalan Allah. Iman dan takwa, Ustaz. Baik. Baik. Orang yang beriman kepada Allah dan hari minum kemudian serta berjihad di jalan Allah. Memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji. Satu amalan yang mulia ataupun tidak? Mulia. Amalan yang mulia. Mulia yang biasa-biasa ke mulia yang sangat mulia? Sangat mulia. Sangat mulia. Okay, sekarang kita rasa alah bagi minum je. Kan bila pergi Masjidil Haram, kita bayangkan Masjidil Haram lah. Kita bayangkan bagi minum je orang kerjakan haji, apalah sangat. Tapi ayat ini turun waktu dulu. Orang kafir Quraisy sebelum datangnya Islam, mereka sangat memakmurkan Masjidil Haram. Mereka sampai bergaduh-gaduh nak buat dua perkara ni. Yang pertama, nak menjaga kebajikan tetamu yang datang, sama ada buat haji ataupun buat umrah. Yang pertama. Yang kedua, mereka berebut-rebut nak menjaga kebajikan Masjidil Haram ataupun Kaabah. Dua perkara ini berebut-rebut antara kabilah tu. Aku nak buat yang ni, aku nak buat yang ni, semua nak buat. Memang itu adat mereka sejak daripada sebelum datangnya Islam lagi. Masya Allah. Memang kalau tetamu datang ke Mekah nak buat haji, memang tak payah bawa makanan, minuman pun tak apa. Tidak ada masalah. Memang orang Mekah waktu itu berebut-rebut akan menjaga, memuliakan, bagi makan, bagi tempat tinggal, bagi minum. Sedangkan dahulu Mekah bukanlah tempat yang subur, kan? Sumber air pun tak ada. Sebelum adanya air Zam-Zam, sumber air tak ada, kan? Air Zam-Zam ada waktu bila mulanya air Zam-Zam itu keluar. Siti Hajar. Hajar dan juga Ismail. Allah keluarkan air Zam-Zam. Kemudian beberapa ratus tahun selepas itu air Zam-Zam itu hilang, dia ditimbus. Tak ada. Kemudian lepas berapa ratus tahun lepas tu barulah dikorek balik dan jumpa balik telaga air Zam-Zam. Berdasarkan mimpi yang diberikan kepada Abdul Muttalib. Sebab itu Abdul Muttalib, keluarga dia diberikan penghargaan untuk memberi minum kepada orang yang membuatkan haji. Sebab dia yang jumpa balik kat mana telaga Zam-Zam itu melalui mimpi yang Allah berikan kepada Abdul Muttalib. Sebab itu dia dekat Mekah tu tinggi dia punya kedudukan dia. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, adakah kamu rasa memberi minum kepada orang yang buat haji ataupun memakmurkan Masjidil Haram itu dengan jaga Kaabahnya, bersihkan Kaabahnya, sediakan tempat solat yang selisanya, adakah kamu sangka dua perkara ini yang memang sangat besar, sangat banyak pahala dia, kita semua tak nafikan,
Tapi adakah kamu sangka beri minum kepada orang yang buat haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama nilainya seperti orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah. Allah kata la yastawuna indallah, tidak akan pernah sama orang yang dia bagi minum jemaah haji dan dia memakmurkan Masjidil Haram dengan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah akan sama. Kerana beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Kerana setiap daripada kita, berapa ramai yang mampu nak bagi minum ke orang haji? Berapa ramai daripada kita yang mampu nak memakmurkan Masjidil Haram, nak sponsor buat kain kiswah? Ada siapa daripada kita yang mampu? Berapa orang daripada kita mampu? Nak sponsor aircon kat Masjidil Haram, nak sponsor tong air ke, berapa ramai daripada kalangan kita yang mampu? Tak ramai. Sangat-sangat sedikit kalau dibandingkan dengan populasi orang Islam ni, sangat sedikit je yang mampu. Kebanyakannya tak mampu. Tapi Allah kata, jangan bersedih hati, jangan rasa rendah diri. Itu semua kamu boleh atasinya dengan apa? Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu iman adalah modal yang paling mahal yang setiap daripada kita ada. Paling mahal sekali. Dengan iman ini membawa seseorang itu ke syurga. Tanpa iman, buatlah amal yang banyak macam mana pun, hebat macam mana pun, sponsorlah satu Masjidil Haram tu pun, tidak ada iman kepada Allah, amal itu tidak berguna di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang dia miskin, duduk di hujung kampung, orang tak kenal, tapi dia benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, itu tinggi darjatnya di sisi Allah. Maka orang beriman secara asasnya memang dah tinggi darjat di sisi Allah Azza wa Jalla. Memang tinggi dah di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang beriman itu sentiasa tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita lihat surah yang ketiga. Sekejap Ustaz. Sekejap saya nak clearkan. Maknanya yang bagi minum dengan mengurus Masjidil Haram tu orang kafir lah. Yalah, sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam. So dia pergi situ buat apa? Siapa? Dia pergi ke Masjidil Haram. Orang yang bukan Pahala Islam. dia banyak. Bukan, orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Orang tak beriman, orang kafir. Quraisy, kafir Quraisy. Kafir Quraisy ni buat sebab bahala tu kan. Sebab bahala dia kat situ, Uta dan Lazar dia. Ke sana. Tapi orang Islam adalah masa tu. Ada, orang Islam ada. Ada kan? Orang Islam ada. Cuma ia dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka pada zaman sebelum datang Islam, mereka ada buat ni. Ada buat haji. Mereka ada buat umrah. Okey. Mereka ada buat itu semua, mereka ada. Mereka Ibrahim. Dia orang kafir ni lah bagi dia orang minum. Mereka semua ada. Benda-benda tu mereka ada. Mereka tu orang kafir lah. Orang kafir Quraisy tu ada solat dia. Dia ada dia punya haji dia. Dia ada dia punya tawaf dia. Ada. Okey. Antaranya kita lihat surah Muhammad, surah yang ke-8. 3139. Siapa yang tekan saya punya ni? Oh, saya tertekan. Hilang. Saya ingat ada jin mana kacau. Dia masuk kelas sekali. Ada tekan tu. Takut jin Quraisy kacau. Surah yang ke-8 ayat, saya lihat kejap. Surah 3 tu. Baik, ayat 35. Surah 8 ayat 35. Itu surat 181. Itu surat 181. Surah yang ke-8, surah Al-Anfal, ayat yang ke-35. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Terjemahan. Dan tiadalah upacara sembahan mereka di sisi Baitullah itu melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Oleh itu rasakanlah kamu wahai orang kafir akan azab dengan sebab kekufuran kamu. Baik, maka orang kafir Quraisy dulu mereka memakmurkan Masjidil Haram. Mereka ada solat mereka, ada sembahyang yang mereka lakukan pada Kaabah itu. Dan cara mereka tawaf adalah dengan apa? Mereka tawaf secara tanpa pakaian. Mereka tawaf dan mereka penuhi Masjidil Haram itu dengan siulan dan tepuk tangan. Sebab itu ada antara ulama yang dia memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan untuk dalam majlis-majlis kita tepuk-tepuk tangan. Berdasarkan ayat ini. Kerana ia adalah ciri-ciri orang kafir. Baik, maka mereka ayat 36 tu Allah sebut apa? Innal ladzina kafaru yunfiqun amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang yang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka. Tapi untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Untuk menghalang orang daripada jalan Allah. Sebagaimana kita dalam Islam ada infak, mereka dulu pun sudah berinfak. Tapi infak mereka adalah untuk menjauhkan orang daripada Allah Jalla. Jahat juga. Niat salah. Ya, betul. Maka sebab itu macam sekarang kan orang yang belum masuk Islam mereka buat amal baik itu banyak sangat banyak kan, tetapi tiket itu tak ada. Jadi amalan baik mereka itu tidak dikira di sisi Allah Azza wa Jalla. Macam orang yang kafir Quraisy dulu, mereka baik dengan tetamu, memuliakan tetamu itu sangat baik. Memang sangat memuliakan tetamu kan. Kalau sampai sekarang kita pergi rumah Arab pun kita tahu mana Arab melayan kita kan. Sangat memuliakan tetamu. Tetapi kalau tidak disertai dengan iman, maka amalan itu adalah sia-sia. Bagaimana kita yang telah beriman ini, jika banyak amalannya tetapi tidak disertai dengan betul-betul iman dan ikhlas dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita juga akan menjadi sia-sia. Kafir. Baik. Maka orang beriman itu di sisi Allah Azza wa Jalla memang sudah tinggi darjatnya. Bahkan orang beriman itu darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla sentiasa tinggi. Sentiasa tinggi. Kita lihat pada surah yang ketiga. Itulah akidah Ustaz. Ya, betul. Surah ketiga ayat 139. Itu surat 67. Surat 67. Surah Ali Imran. Ya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu berduka cita, padahal kamulah orang yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah jika kamu orang yang benar-benar beriman. Alhamdulillah. Dan kamulah orang yang paling tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dengan syarat kamu beriman. Maka orang yang beriman darjatnya di sisi Allah tinggi dan sentiasa paling tinggi. Tapi syaratnya kena jadi mukmin. Orang-orang yang dia memang yang benar-benar dia beriman. Mukmin sejati. Maka kita ini setiap hari tak tahulah berapa banyak kalimat syukur yang perlu kita ucapkan. Hanya dengan Allah menjadikan kita ini sebagai seorang Islam pun dah cukup besar dah nikmat dia. Kan? Umar Al-Khattab dia berkata, inna kunna azalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam.
Kami ni dulu kaum yang paling hina. Lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izza bighairi ma a'azzana Allahu bih azallana Allah. Macam mana sekalipun kita nak cari kemuliaan selain daripada Islam, Allah pasti tidak akan memuliakan kita. Bahkan Allah akan menghinakan kita. Maka kita ini, Allah dah jadikan kita sebagai orang Islam pun, itu dah satu kemuliaan yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Yang setiap hari pun itulah, setiap daripada kita, macam mana kita nak menyedarkan diri kita bahawa kita ni menjadi orang Islam dah satu nikmat dah. Satu nikmat yang besar, dah tak terucap dah. Maka jadi je orang Islam, apa saja yang jadi dalam kehidupan kita, semua itu adalah ladang pahala. Orang yang bukan orang Islam, dia ditimpa masalah kewangan. Sama macam orang Islam ditimpa juga masalah kewangan. Tak cukup duit, dibuang kerja. Tapi orang Islam dengan ujian yang sama yang orang bukan Islam terima, tapi orang Islam mendapat pahala yang sangat banyak dengan ujian tersebut. Kerana dia apa? Apa? Dia beriman. Redha. Dia beriman. Dia ada Islam dan juga iman itu. Maka Islam dan iman ni adalah ladang pahala kita yang sangat banyak. Kan, apa saja kita lakukan dalam kehidupan, dia memberikan kepada kita pahala. Kan, sebab itulah Nabi SAW sabda yang ajaban li amril mu'min. Ajaib, sungguh orang beriman ini. Kan, kalau diberikan dia nikmat, dia bersyukur, dapat pahala. Diberikan dia ujian, dia bersabar, dapat pahala. Dan Nabi kata walaisa zalika illa lil mu'min, dan tak ada perkara yang macam ni terjadi kecuali hanya kepada orang beriman saja. Orang yang tidak beriman, bukan Islam, Allah bagi kepada dia nikmat, dia bersyukur, tak dapat apa-apa pun pahala di sisi Allah. Allah bagi dia ujian, dia sabar, tak dapat juga apa-apa pahala di sisi Allah SWT. Dia hanya khusus untuk orang yang beriman sahaja. Baik. Maka kita pun nak tahulah siapakah dia orang-orang yang beriman ini. Siapakah dia orang-orang yang beriman ini? Baik. Siapakah dia orang yang beriman? Orang yang mengesahkan Allah. Fisabilillah. Fisabilillah. Orang yang bersyahadah. Orang yang bersyahadah. Boleh. Kita boleh sebut apa sahaja definisi yang kita nak, tapi saya mintakan rujukan ayat dia. Aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun ada satu. Surah Al-Mu'minun. Ya ayyuhallazina amanu tu kan banyak. Beriman. Orang yang beriman. Baik, saya bagi satu ayat. Nanti yang lain cari ayat lain. Surah 49 ayat 15. Kita selalu sebutkan ayat ni. Yang mudah kita nak ingat je ciri-ciri ataupun siapa orang beriman itu, ingat ayat ni. Surah 49 ayat ke-15. Ada muka surat 517. Muka surat 517 surah Al-Hujurat, surah ke-49 surah 49 ayat ke-15. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu. Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya
Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar-benar pengakuan imannya. Baik. Termasuk Maka tak kalau dalam kita kategori itu? terlintas je siapa orang yang beriman itu, maka kita lihat pada ayat ini. Sesungguhnya tidak lain. Allah mulakan dengan innama. Innama dalam bahasa Arab disebut sebagai kafah wa makfufah. Maksud dia benar-benar dia Ustaz. penghad, dia penglimit, itu saja. Sesungguhnya tidak lain, memang ini je, tak ada yang lain. Maka Allah kata sesungguhnya tidak lain, orang-orang yang beriman itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Adakah cukup dia beriman kepada Allah dan Rasul sahaja? Dia apa? Summalam yartabu. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul dalam keadaan tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Langsung. Itu ciri orang yang benar-benar beriman. Pertamanya beriman kepada Allah dan Rasul. Summalam yartabu, tidak ada keraguan. Allah suruh buat ni, dia buat macam ni. Nabi contohkan macam ni, dia buat macam ni. Walaupun pada logik akal tak kena. Kan macam mana infak, kan duit kurang secara zahirnya, tapi di sisi Allah siapa yang keluar duit untuk infak, Allah akan tambahkan lagi berlipat kali ganda. Siapa yang berjuang, terbunuh, mati kerana Allah, maka nanti ganjaran di sisi Allah, Allah akan hidupkan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ganjarannya tak ikut logik macam tak kena. Tetapi kalau dia beriman dengan Allah dan Rasul, tanpa ada keraguan, tak fikir panjang buat. Tidak akan berfikir panjang. Sebab itu para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tidak fikir panjang. Kalau ia adalah arahan Allah dan juga Rasul, tak fikir panjang. Tak fikir dua kali. Tak fikir Kang macam mana nak makan, Kang macam mana isteri anak-anak, Kang rumah tak ada, hidup tak selesa kan, macam mana. Tak fikir panjang. Kalau itu arahan Allah dan juga Rasul, itu yang mereka akan lakukan. Antaranya contohnya waktu perang Khandak. Waktu perang Khandak tu yang perang yang dia buat apa? Parit tu. Dia gali parit. Gali parit tu, sebab apa dia menggali parit tu? Musuh jatuh. Tahanan. Bukan elak banjir kan? Sekat musuh dekat. Sebab nak apa? Nak salah satu strategi untuk perang. Menangkap. Maka ketika tu Nabi SAW pecahkan sahabat ni, buat satu grup 10 orang. 10 orang. Setiap grup tu dia kena gali 40 hasta. 40 hasta. Berapa panjang 40 hasta tu? Kiralah satu hasta. 40 hasta kena gali. Dia tanah bukanlah tanah, kalau tanah bola, tanah gambut macam kita pun, tapi nak kena gali 40 hasta. Kan? Panjang Khandak tu nak kena gali adalah lebih kurang, ada riwayat kata 6 km, ada riwayat kata 12 km. Lebar dia 5 meter, nak kena gali dalam keadaan yang panas. Waktu tu Madinah makanan semua tak cukup. Para sahabat gali dalam keadaan sangat kelaparan sampai kena ikat batu dekat perut. Nabi tak bagi balik rumah, kena siapkan gali. Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang merungut nak balik kejap nak tengok isteri dan anak-anak. Yang merungut nak balik kejap nak rehat. Yang merungut nak balik kejap makan. Tak ada. Nabi suruh gali berturut-turut 6 hari berterusan gali. Tak ada seorang sahabat pun yang minta excuse ataupun bagi excuse, kecuali orang munafik. Para sahabat dengar, ikut saja, tak fikir panjang. Sebab apa? Mereka tidak ragu-ragu dengan apa yang disuruh oleh Allah dan juga Rasul. Tidak ada ragu-ragu. Maka kita, itulah ukuran benchmark kita.
beriman kepada Allah dan juga Rasul, apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita percaya 100%, kita ikut 100% tanpa ada ragu. Kita selalu dengar dan kita selalu baca Al-Quran itu zalikal kitab la raiba fi. Dan kitab Al-Quran tiada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan? Al-Quran memang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang disebut dalam Al-Quran pasti. Tetapi yang kita nak lihat adalah pada diri kita. Adakah kita ragu-ragu dengan Al-Quran ataupun tidak? Al-Quran itu memang tak diragui. Memang tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi yang nak diragukan adalah iman kita kepada Al-Quran. Adakah kita betul percaya ataupun tidak untuk mengikut implementasi Al-Quran ini dalam kehidupan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan dia berjihad dengan harta dan diri dia pada jalan Allah. Apa maksud berjihad dengan harta dan diri dia pada jalan Allah? Serahkan bulat-bulat. Serahkan bulat-bulat. Serahkan apa bulat-bulat tu? Kerana Allah, lillahi ta'ala. Korbankan masa, Ustaz. Korbankan masa dan harta dia. Korbankan masa dan harta dia. Korbankan diri dia. Kita nak sebut tentang konteks kita. Kan, kita sebut tentang korban apa saja. Dia tak kira apa jadi, asalkan dia dapat keredaan Allah. Salah. Baik. Inilah selalunya yang konflik yang terjadi, kan? Kerana iman kepada Allah dan Rasul itu di dalam. Tak boleh nak nampak. Tapi apabila sampainya pada amalan, nak kena berjihad pada harta dan juga diri, waktu ni timbul konflik diri. Ketika bertembungnya apa? Bertembungnya kerja perniagaan dengan solat. Contohnya. Kan? Timbulnya nak keluar pergi jalan-jalan dengan nak masuk kelas tadabbur. Timbul. Hari ni pack Ustaz. Maka di situlah timbulnya konflik. Mana satu kita nak utamakan? Kita nak berjihad. Berjihad adalah apa? Apa maksud berjihad? Korban. Salahkan diri lah. Berkorban. Berkorban. Berjalan. Apa saja. Apa saja. Berjihad dia adalah jahadah. Dan maksud jahadah ialah usaha ataupun effort. Maksud dia seseorang itu, kalau kita berjihad nak bayangkan angkat senjata. Itu untuk masa yang dulu dan masa sekarang yang pada tempat dia. Tapi untuk kita pada setiap masa kita juga kena berjihad dengan diri dan juga harta kita. Iaitu kita perlu berusaha bersungguh-sungguh menggunakan diri untuk buat kebaikan. Nak bangun solat malas, nak solat on time susah. Nak bangun solat sunat, susah. Nak baca doa pagi petang, nak puasa sunat. Semua itu memerlukan kepada jihad, kepada effort yang sungguh-sungguh. Bukan yang biasa-biasa, effort yang sangat-sangat tinggi. Macam mana sekarang Ustaz, jihad apa ekonomi sekarang ni? Dalam konteks jihad ekonomi? Ya, betul. Dalam konteks jihad ekonomi, boleh. Setiap pada kita berusaha sama ada diri, keluarga ataupun masyarakat ataupun kerajaan berjihad untuk menaikkan ekonomi, membantu orang lain. Kita berjihad dengan harta. Siapa yang ada harta, berjihad dengan harta. Sekarang ini bantu orang lain. Orang yang tidak ada kelebihan sama macam Allah berikan kepada kita. Berjihad, mengeluarkan usaha yang bersungguh-sungguh nak meluangkan masa untuk belajar. Berjihad untuk nak memerah otak ni, nak bagi faham apa yang Quran ni sebut. Berjihad nak perah otak ni, nak fahamkan apa itu isim, fi'il dan juga harf. Kan, kena itu semua jihad. Perlukan kepada satu usaha yang tinggi, yang bersungguh-sungguh. Kita serahkan, kita guna kita punya diri ini untuk Allah Azza wa Jalla. Barulah innamal mu'minun ni. Betul. Kita tak mampu. Ustaz, pada kita orang kan Ustaz yang berjihad lebih untuk kita orang. Betul Ustaz. Ya. Kita pun berjihad. Ya betul. Nak duduk dalam ni, susah tu. Nak duduk dalam ni, nak mendengar apa? Kalau ustaz tu kita nampak kat TV tu, syok lah sikit nak dengar kan.
Ini ustaz tak datang daripada mana, nak duduk dengar dia bercakap sampai 2 jam. Itu perlu satu Ustaz jihad nak yang berceloteh yang Kita mendengar mendengar tu lah pun pula. satu jihad yang tinggi kan. Tak semua orang mampu kan, walaupun sekarang dulu mungkinlah banyak alasan nak pergi surau masjid susah lah ustaz. Allah dah mudahkan, duduk depan handphone, depan laptop boleh dengar kuliah. Tapi masih juga berapa ramai yang tak mampu untuk duduk belajar dengarkan ilmu. Ustaz Kerana ni, ia memerlukan kepada jihad. Ustaz ni ada 70,000 malaikat sekali ni ke Ustaz tidak Ustaz online ni? InsyaAllah. Alhamdulillah. Nabi dia mesti ada. Kan? Kita selalu berebut-rebut pergi Madinah tu nak masuk Raudah. Kan? Berebut-rebut. Inilah Raudah dunia. Tapi Raudah yang ini, berapa ramai yang telah mensia-siakan Raudah ini. Yang setiap daripada kita berpeluang nak duduk dalam Raudah setiap hari. Tapi berapa banyak Raudah yang telah kita sia-siakan. Kita tak pandang. Nak duduk dalam ni perlukan kepada jihad. Berusaha yang bersungguh-sungguh. Nak belajar ni, nak duduk mendengar, nak tulis nota, nak memahamkan, nak tengok kaitan ayat ini dengan ayat ini, nak memahamkan satu potongan ayat tu, nak kaitkan dengan diri kita, lepas tu nak fahamkan, nak amalkan lagi, tu semua perlu kepada jihad. Maka Ustaz, nak tanya sikit. Kalau yang majlis ilmu yang macam ni, yang untuk memahami Al-Quran ni, dia lagi tinggi level jihad dia ke Ustaz? Pahala dia lagi tinggi ke? Dia nak tanyalah. Dia majlis dia berkenaan dengan Al-Quran. Ya, majlis ilmu yang mana di dalamnya disebutkan, pertama disebutkan Allah. Maksudnya orang yang duduk sembang-sembang cerita pasal Allah. Itu malaikat datang. Majlis dalam tu disebutkan hadis, tinggi darjat dia daripada yang sembang-sembang hanya sebut-sebut. Majlis yang dalamnya disebutkan Al-Quran, majlis yang bincang pasal Al-Quran, maka lebih tinggi, besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi mana-mana majlis yang ada dalamnya bincang tentang Al-Quran, hadis, sebut tentang Allah, ingatkan tentang hari akhirat, semua itu dikira majlis ilmu. Walaupun kita hanya duduk dengan kawan-kawan kita, datang kat rumah sembang-sembang, tapi kita sembang mengenai ilmu ini, maka malaikat akan datang mendoakan kita dan Allah akan memandang dan memberikan pahala yang besar, insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, adakah satu hadis yang mengatakan kita berjihad dalam menuntut ilmu ni, kita berjihad dan sekiranya berlaku kematian di dalam menuntut terus ilmu syurga. Terus ke syurga, insya-Allah. Adakah dia mati syahid? Hadis ke dan sahih tak kalau dia hadis? Biasa dengar tu. Dia adalah hadis yang sahih. Nabi SAW sabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Sesiapa yang dia keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sehingga dia kembali. Maka dia keluar untuk menuntut ilmu, dia duduk sekarang ni depan laptop, depan handphone untuk menuntut ilmu, dia sedang berada pada jalan Allah. Kalau Allah takdirkan salah seorang daripada kita meninggal, maka kita meninggal fi sabilillah, pada jalan Allah. Ilmu tak kira ilmu apa ya Ustaz? Akhirat. So kita akan sampai pada bahagian itu. Akan sampai pada bahagian itu, insya-Allah. Baik, maka setiap pada kita dalam kehidupan kita, kita sentiasa deal dengan jihad ini. Nak melakukan yang baik itu memerlukan kepada jihad. Bahkan nak buat benda yang tak baik pun dia memerlukan kepada usaha juga, kan? Jihad juga. Benda tak baik pun perlu kepada usaha juga, kan? Tetapi alangkah buruknya orang yang dia berjihad untuk melakukan perkara yang tidak baik. Sedangkan kalau dia melakukan berjihad untuk melakukan perkara yang baik, maka dia telah diangkat darjatnya menjadi orang yang sebenar-benar beriman. Allah sebut ulaika humus sadiqun. Mereka inilah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Bukan hanya setakat cakap aku beriman ataupun aku ini Islam, kan? Kerana ayat ke-15 ini dia datang selepas ayat yang ke-14, kan? Dan ayat yang ke-14 itu ia menceritakan mengenai apa? Arab Badui. Mengenai golongan Arab Badui. Arab Badui ni kata apa? Dia dah beriman. Dia kata amanna, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui kata kami telah beriman. Tapi Allah kata apa? Kullam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad, kamu belum lagi beriman.
walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami telah Tunduk. Islam. Kami telah Islam. Kerana apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kerana iman itu belum masuk ke dalam Hati mereka. kamu. Dan pada ayat ke-15 itu Allah terangkan macam mana nak jadi orang yang beriman. Maka kita lihat pada diri kita, kita muhasabah kalau kita belum lagi sampai pada tahap iman kepada Allah dan Rasul dengan tanpa ragu-ragu. Iman kepada Allah buat apa yang Allah suruh, iman kepada Rasul buat apa yang Nabi SAW contohkan. Walaupun kita dah buat satu amalan yang daripada dulu kita dah buat, tapi baru kita belajar, oh punya Nabi tak buat. Maka kita tinggalkan tanpa ragu-ragu, maka ketika itu kita telah beriman kepada Allah dan juga Rasul tanpa kita ragu-ragu. Tak fikir panjang dah. Nabi tak buat, kita tinggalkan. Allah tak suruh, kita tinggalkan. Walaupun kita dah selalu buat perkara itu. Baik dari segi kita menguruskan keuangan dengan bank ke, syubhah macam-macam dalam pekerjaan, dalam perniagaan, tinggalkan kerana Allah dan juga Rasul. Kerana kita nak naikkan darjat kita ke tingkat orang yang beriman. Kita tak nak jadi orang Islam. Bukanlah kita tak nak jadi orang Islam. Kita tak nak jadi orang Islam sahaja. Kita nak naik tahap kita ke tahap orang yang beriman. Kita tak nak jadi Islam, kita nak jadi orang Islam yang beriman. Kerana orang Islam belum tentu beriman. Tetapi orang yang beriman sudah tentu dia adalah orang Islam. Sebab itu dalam ayat ke-15 ini Allah sebutkan macam mana nak jadi orang yang sebenar-benar beriman itu. Sebab itu Allah letak pada hujung ayat ini, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar dakwaan imannya. Bukan hanya dia berkata aku Islam, aku beriman, tapi tak buat apa-apa pun, tidak ada dalam diri dia Allah dan juga Rasul. Dia tak tahu pun apa benda yang dia buat selama hari ni dia amalkan tu betul ke itu yang Allah dan Rasul buat, dari segi solat dia ke, puasa dia ke, infak dia ke, dalam lifestyle kehidupan dia ke, dia tak tahu macam ni ke yang Allah dan Rasul buat. Dan apabila dia kena bersusah payah untuk Allah dan juga Rasul, untuk keluarkan zakat, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berpuasa, maka dia tidak sanggup melakukannya. Maka kayu ukurnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-15 ini. Kita kena kenal iman kita masing-masing di tahap yang mana. Untuk kita nak menjadi orang yang beriman. Kerana kita tak nak sangka bahawa kita ni beriman, tapi sebenarnya kita baru saja berada pada tahap Islam. Baik. Kemudian Allah sambung ayat ini, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Disebutkan orang yang beriman itu memang sudah sedia kala tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan sentiasa tinggi darjatnya di sisi Allah. Tapi selepas itu Allah sebutkan wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Baik. Maka orang yang beriman dah tinggi. Kan? Daripada ayat ini kita faham orang yang beriman itu dah tinggi, dan orang yang beriman serta berilmu itu tahapnya di mana? Adakah sama ataupun lebih tinggi daripada orang yang beriman? Lebih tinggi. Tahap yang lebih tinggi daripada orang yang beriman. Bezanya dia ada apa? Bezanya dia ada ilmu. Itu membezakannya di darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu syaitan dia suka mengganggu orang yang ada ilmu ke orang yang tak ada ilmu. Ada ilmu. Dia paling suka mengganggu orang yang ahli ibadah tapi tak ada ilmu. Sebab orang yang dia ahli ibadah tak ada ilmu, dia senang tergelincir. Sebab apa? Dia tak ada ilmu. Dia hanya ikut-ikut apa yang orang buat. Tapi kalau orang yang dia ada ilmu, dia ada indikator dalam diri dia. Dia ada bila buat macam ni, tak boleh macam ni. Nabi kata tak boleh macam ni. Teringat dia macam ni kan, nak solat sunat, lepas solat ataupun nak baca Quran. Kan? Bila baca tu rasa macam, aku lepas solat ni, aku solat sunat, lepas solat ni aku baca Quran, orang lain tak buat pun. Timbul dalam diri perasaan macam tu, orang yang ada ilmu terus dah, tak boleh, ini aku dah riak dan aku nak
dengan diri aku sendiri. Syaitan tu dah Dia hiaskan. dan dia muhasabah diri dia. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Orang tak ada ilmu, dia rasa bila syaitan timbulkan perasaan tu dalam diri dia, kan? Dia rasa macam okey, dia pun layan, sedap. Rasa macam ni, perasaan ni sedap, seronok ni rasa ni. Dia rasa dia hebat. Sebab dia rasa okey je benda tu, dia rasa hebat. Sebab tak ada ilmu. Tapi orang ada ilmu, dia rasa tak sepatutnya dia rasa dengan perasaan yang sebegini. Bezanya pada ilmu. Sebab itu orang yang berilmu ini kan, Nabi SAW sebutkan apa? Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul qadri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan ahli ibadah adalah seperti kelebihan ataupun menonjolnya bulan purnama mengambang berbanding seluruh bintang-bintang yang lain. Bintang-bintang cantik tak? Cantik. Bintang-bintang cantik. Tapi tak terang seperti bulan. Kalau bulan tak ada, bintang tu boleh memberi cahaya tak kepada bumi? Boleh. Menerangi tak bumi? Tidak menerangi. Tapi bulan dia boleh menerangi bumi. Walaupun bulan tu kadang dia bulat je macam tu je, banding dengan bintang nampak cantik bintang lagi. Tetapi cahaya bulan itu menerangi bumi. Begitulah kelebihan orang yang berilmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia terang, jelas, nampak di mata Allah itu kedudukan dia kira kalau kata 100 orang berkumpul, semua pakai baju warna merah, dia akan pakai baju warna putih. Siapa dulu mata akan nampak bila kita pandang? Seorang pakai baju putih. 99 orang pakai baju merah, seorang pakai baju putih. Kalau mata kita pandang, mana kita akan tumpu dulu? Yang putih. Ada satu yang pakai baju putih tu. Sebab apa? Dia menonjol daripada yang lain. Begitulah orang yang beriman di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia menonjol daripada orang yang beriman sahaja. Dia beriman dan berilmu, dia lebih menonjol di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kedudukan orang yang berilmu ini tinggi di sisi Allah, sehingga kan Allah mengingatkan supaya segolongan manusia itu untuk sentiasa terus menuntut ilmu. Kita lihat surah yang ke-9 ayat 122. Ada muka surat 206. Muka surat 206 surah At-Taubah. Surah yang ke-9 ayat 122. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Terjemahan. Dan tidaklah sepatutnya bagi orang yang beriman keluar semuanya, yakni pergi berperang. Mengapa tidak? Sekelompok daripada tiap-tiap puak atau kabilah antara mereka mendalami ilmu agama, dan supaya mereka dapat memberi peringatan kepada kaumnya yang keluar berjuang.
apabila orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga daripada melakukan larangan Allah. Baik. Maka dalam ayat ini Allah menyamakan kedudukan orang yang dia keluar berjihad. Baru itu keluar berjihad berperang dengan golongan orang yang pergi menuntut ilmu. Orang yang keluar berjihad, dia keluar berjihad waktu itu nak mempertahankan Islam. Allah kata jangan semua keluar. Biar ada satu golongan yang tinggal untuk terus mendalami agama untuk diri dia, dan nanti bila yang mereka balik daripada berjihad itu pulang, dia boleh ajarkan pula dan beri peringatan kepada mereka. Maka menjawab soalan yang tadi juga, ilmu apa yang nak kena belajar? Agama. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan liyatafaqahu fid din. Yatafaqahu fid din. Mendalami di dalam agama. Dan dalam terjemahan, cuba kita lihat terjemahan wallazina utul ilma darajat, ayat yang ke-11 surah Al-Mujadalah tu. Boleh kita lihat terjemahannya? Wallazina utul ilma darajat. Mereka diberi ilmu pengetahuan. Allah ta'ala. Dalam terjemahan tu dia apa? Juga orang telah beri pengetahuan darjat dan Allah menghadap. Dalam terjemahan saya dan dalam terjemahan Abdul Rahman Basmi ditulis dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan tentang agama. Ada sebut tak dalam terjemahan yang lain? Ada. Saya tak ada, Ustaz. Tak ada. Tak ada. Saya punya terjemahan ada. Saya beri ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu. Dan kalau kita lihat terjemahan Abdul Rahman Basmi, dia sebutkan sama juga, pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang agama. Dia sebut siap dah. Ilmu pengetahuan tentang agama. Jika dalam Al-Quran bila disebutkan tentang ilmu, yang pertama sekali ia merujuk kepada ilmu tentang agama. Itu yang pertama sekali. Sebab itu dalam Islam ulama menafsirkan ilmu ini sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatul rasul, dan mengenal rasul, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Itu makna ilmu yang para ulama menakrifkannya. So, bila kita sampai pada ilmu, pertama sekali adalah mesti ilmu mengenai agama. Ilmu yang lain bukanlah tidak penting, tetapi yang paling penting adalah ilmu mengenai agama. Yang Allah akan angkat darjat dia nanti di sisi Allah adalah orang yang tinggi ilmu agamanya. Dan orang yang nanti di akhirat yang pertama sekali akan dihumbankan ke dalam neraka juga siapa? Orang tinggi ilmu agama. Orang tinggi ilmu agama. Ilmu agamanya. Ilmu-ilmu yang lain yang kita belajar di dunia ini, semua ilmu itu yang pertamanya adalah untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Pertama. Yang kedua, semua ilmu itu juga pun sepatutnya membawa kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Saya tak ingat saya pernah sebutkan ataupun tidak, seorang ilmuwan Islam yang bernama Al-Jazari. Al-Jazari. Belum. Saya pernah sebut ke? Belum. Dia orang yang pertama mencipta itu numeric lock. Lock yang guna nombor tu. Logaritm tu. Ya, numeric lock. Dia yang pertama sekali mencipta. Nama dia Al-Jazari. Dia dapat ilmu tu daripada mana? Dia dapat ilham itu daripada mana? Dia dapat ilham itu ketika membaca firman Allah, wa huwa asra'ul hasibin. Dan Allah itu dialah yang paling cepat mengira. Hasib. Kan kalau dalam bahasa Arab, matematik disebut sebagai ilmu hisab.
wa huwa asrul hazin, dan Allah itu yang paling cepat menghitung, paling cepat kira. Matematik dia laju. Kemudian dia baca satu hadis yang dalam Islam disebut sebagai maqasid syariah, kan? 5 perkara utama dalam agama ni yang perlu dijaga. Perlu jaga apa? Perlu jaga akal, perlu jaga diri, maruah, keluarga dan juga harta. Maka 5 perkara ini adalah pesanan Nabi SAW yang haram kalau seseorang itu buat kepada saudara dia yang lain. 5 perkara ini yang paling utama sehingga dijadikan sebagai maqasid ataupun objektif syariat itu dibuat untuk menjaga 5 perkara ni. Nak jaga harta Muslim, nak menjaga darah dia, nak menjaga diri dia, nak menjaga maruah dia, nak menjaga keluarga dia. Maka dia kata manusia ni duduk paling lama menghabiskan masa kat mana? Manusia paling lama menghabiskan masa dekat mana? Dulu lah. Sekarang ni banyak menghabiskan masa terpaksa dekat rumah lah. Sebelum ni dekat rumah. Secara umumnya manusia banyak menghabiskan masa di rumah. Maka yang Allah beri dia ilham, so yang nak kena jaga adalah rumah. Maka pertama yang dicipta apa? Diciptakan kunci yang ada lock tu. Yang pertama. Yang kedua, diciptakan safety box, safe box tu, yang guna numeric lock. Itu dia dapat berdasarkan ayat Al-Quran tadi dan juga hadis Nabi SAW. Dan begitulah juga semua ilmuwan Islam yang dulu terkenal. Siapa yang kita kenal? Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi. Siapa lagi? Semua al tu, kan? yang terkenal, yang kita kenal dengan ilmu kedoktoran, dengan sains, dengan fizik dan sebagainya. Kan kita bangga dengan mereka, tapi kita cuba kaji sejarah mereka. Mereka semuanya bermula dengan Al-Quran. Semua itu saya boleh kata kalau dalam 10 orang itu 9 orang mesti hafal Quran. Mesti hafal Quran. Kemudian mereka belajar hadis, kemudian Allah berikan kepada mereka ilham dan mereka menjadi orang yang hebat dalam bidang mereka, buat apa? Innovation yang pelbagai. Tapi semua mereka bermula dengan Al-Quran. Sekarang kita didik kadang daripada saya sekolah dulu sampai sekarang pun kita dengar besar nak jadi apa? Nak jadi doktor macam Ibnu Sina. Kita sebutlah nak jadi engineer macam Ibnu ni. Nak jadi pilot macam Ibnu ni. Kita sebut semua Ibnu itu. Tapi kita tak lihat pada sejarah mereka. Mereka semua bermula dengan Quran. Tapi kita duk hantar anak kita pergi belajar sekolah sains ini, sekolah itu, MRSM, dan sebagainya. Al-Quran tak habis pun buku belajar. Cukup khatam waktu dia umur 12 tahun. Khatam sekali selesai. Tapi sibuk nak anak kita jadi macam Ibnu ni, Ibnu tu, semua Ibnu. Al semua nak suruh jadi. Tapi kita tak lihat sejarah mereka, semua bermula dengan Al-Quran dulu. Sebab itu, bila diberikan semua ilmu dunia tu, mereka boleh jadi hebat. Tetapi apa yang missing? Integriti tu tak ada. Tak ada integriti dalam menjalankan tugas. Sebab itu, adanya apa masalah ni? Masalah kartel daging haram ni. Dia bukan sebab masalah rasuah. Dia sebab masalah tak ada integriti. Atau dalam agama kita sebut tak ada takwa. Sebab apa? Sebab semuanya bermula dengan cukup anak sampai darjah 6 khatam selesai, pergilah belajar apa nak belajar, nak jadi apa, pergilah belajar, kita support sampai ke luar negara. Missing Quran itu, pengetahuan ilmu tentang agama itu tak ada. Maka lahirlah generasi yang hebat dari segi jawatannya, kerjanya di dunia dengan pelbagai inovasi, tetapi tidak ada integriti. Tak ada integriti sekarang ni, habis hancur sekarang ni negara kita. Kita boleh lihat dalam masyarakat kita, dalam pemimpin negara kita, dalam masyarakat sosial kita, dalam syarikat kita, semua kita boleh lihat keruntuhan akhlak sebab tak ada integriti. Hancur semua. Hancur. Sebab yang kurang adalah takwa itu, kerana dari mula tidak diberikan ilmu tentang agama. Kita hanya tekankan waktu kecil sampai darjah 6
waktu tadika masuklah tadika Islam, semua tadika Islam, sekolah rendah Islam, tahfiz. Lepas tu kita biarkan mereka mengikut apa yang mereka nak. Kita tak terus pandu mereka. Berikan dulu pengetahuan tentang agama. Berikan dulu tentang pengetahuan tentang Al-Quran ini. Anak-anak tidak akan miskin nanti. Dan juga tidak akan bertambah kaya kalau kita bagi dia harta kita yang banyak tu. Dia tak akan bertambah kaya. Kerana setiap dari mereka ada rezeki yang telah Allah tetapkan. Dia tak perlu runsing. Yang perlu kita runsingkan adalah akhirat mereka. Kalau mereka miskin nanti di akhirat, maka mereka akan miskin selama-lamanya. Miskin di dunia sekejap je. Susah di dunia hanya sekejap je. Tidak menjadi satu orang kata satu perkara yang pasti pun. Kalau kita bersungguh-sungguh kan, sebab tak sempat lah ustaz nak bagi dia orang boleh baca Quran ni, boleh faham Quran ni, nak hafal Quran tak sempat ustaz. Nanti habis lah masa sekolah menengah semua habis. Tak sempat nak pergi belajar SPM, nak masuk kolej universiti tak sempat. Nanti kan besar nak kerja apa? Kan? Selalu kita lihat pada itu, sedangkan yang memberi rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi ia kembali kepada adakah innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Adakah kita benar-benar percaya kepada Allah dengan tanpa ragu bahawa Allah yang itu yang memberi rezeki. Lalu kita tak payah risau tentang dunia anak kita, tapi kita bimbang tentang akhirat mereka. Maka ilmu ini yang perlu diberi keutamaan, iaitu ilmu agama. Dan orang yang Allah akan angkat darjatnya di sisi Allah ialah orang-orang yang tinggi dia punya ilmu agama dan dia mengamalkannya. Bukan orang yang dia tinggi pengetahuan tentang agama dia, tapi dia tak buat apa-apa pun. Dia hanya bercakap sahaja, tak buat. Bahkan apa yang dia cakap itu bukan saja tak buat, dia melanggar pula apa yang dia cakap. Dia tak, orang kata apa, walk the talk. Betul? Betul kan? Dia tak walk the talk. Cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Sebab itu you don't preach what you say. Ya betul, tak preach what they say. Sebab itu yang paling selalu kena beringat adalah orang-orang yang mengajar. Dan itu bukanlah menjadi alasan untuk tak naklah macam tu, saya tinggi ilmu agama tak nak mengajar, nanti kan saya dulu yang kena. Tak, setiap hari kita ada kewajipan kita. Paling tidak kita kena tahu tentang apa yang kita buat sekarang ni pada hari ini. Apa yang kita buat? Ibadah kita betul tak tepat macam mana Allah dan Rasul suruh? Kita punya kerja betul tak? Semuanya itu bersih tak macam mana Allah dan Rasul suruh? Kita punya perniagaan, kehidupan seharian kita, lifestyle kita bertepatan tak dengan macam mana yang Allah dan Rasul suruh? Itu paling kurang setiap daripada kita wajib tahu apa yang dia lakukan kena tepat macam mana yang Allah dan Rasul buat. Maka itu semua perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Sebab itu dalam ayat ini Allah mengangkat dari orang-orang yang beriman dan orang yang beriman serta berilmu lebih tinggi beberapa darjat. Kerana ilmu ini yang akan membezakan antara seseorang itu dengan orang yang lain. Ilmu ini yang akan membezakan ibadah seseorang itu dengan orang yang lain. Ibn Qayyim rahimahullah kata dua orang yang dia mengangkat takbir dengan takbir yang sama, dia rukuk dengan rukuk yang sama, dia sujud dengan sujud yang sama, tetapi seorang itu di neraka jahim, yang seorang lagi di syurga An-Naim. Bezanya pada amalan, pengetahuan tentang ibadah yang dia sedang lakukan. Dia ada ilmu tentang ibadah yang sedang dia lakukan. Bukan atas sangkaan-sangkaan, dia tengok orang buat macam tu, dia pun buat macam tu. Dia tengok orang cakap macam tu, dia pun cakap macam tu. Tak. Dia kena buat berdasarkan ilmu. Kerana agama Islam ini dia berdasarkan hujah dan ilmu. Bukan main ikut suka-suka, ikut rasa-rasa, ikut sangka-sangka. Tak. Dia perlu kepada ilmu. Sebab itu orang yang belajar agama dia kena orang yang pandai. Dan siapa yang belajar agama ini, dia mesti akan jadi orang yang pandai. Orang yang bijak. Dan itulah kelemahan kita pada hari ini. Bila anak-anak dah tak lepas nak masuk sekolah MRSM ke, asrama penuh ke apa, kita buat? Kita hantar dekat mana? Hafiz. Kita hantar dia pergi sekolah tahfiz. Anak tu gila dah tak boleh buat apa. Kita hantar dia kat mana?
Kita hantar dia pergi sekolah tahfiz. Kita sendiri yang merendahkan martabat Darjat. agama kita dengan perbuatan kita dalam masyarakat tanpa kita sedar. Kan? Sebab tu pandang orang tahfiz budak-budak tahfiz. Itulah nak jadi apa? Sebab semua tahu yang degil pergi situ, yang tak berapa nak pandai pergi situ, yang tak lepas masuk MRSM pergi situ, yang nakal pergi situ, semua pergi situ. Sebab itu rendah jadinya martabat di sisi masyarakat, tetapi martabat di sisi Allah tinggi. Tapi mentaliti kita perlu kita ubah. Utamakan ilmu tentang agama dahulu. Utamakan ilmu tentang agama dahulu. Masalah yang ada hari ini hatta dalam negara kita itu semua mula dengan tidak ada pemahaman tentang agama. Tidak ada integriti yang membawa kepada takwa. Kalau ada takwa ketika menjalankan kerja, tidak akan ada rasuah. Kalau ada takwa dalam menjalankan kerja, tidak ada bangunan yang 2 tahun dah roboh. Kalau ada takwa dalam menjalankan kerja, tidak ada jalan yang berlubang-lubang. Kalau ada takwa dalam kerja, semua orang akan mendapat hak masing-masing. Sehingga kan binatang pun akan berasa aman hidup di dalam masyarakat itu. Dengan takwa yang datangnya daripada ilmu, Allah akan turunkan keberkatan yang sangat banyak. Walau amana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan kalaulah satu kumpulan itu, satu kampung itu, satu organisasi itu, satu keluarga itu dia beriman dan bertakwa, Allah pasti akan membukakan kepada dia keberkatan daripada langit dan juga bumi. Keberkatan, barakat, banyak Allah akan buka. Dan keberkatan itu maksud dia apa? Kebaikan yang banyak yang bertambah-tambah. Hanya perlu kepada iman dan juga takwa. Iman dan takwa ia datang daripada ilmu yang kita ada. Kita tahu, kita kenal siapa yang kita beriman itu. Kenal Allah, kita kenal Rasul. Kita tahu tentang agama yang kita anuti ini. Sebab itu Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman beberapa darjat daripada orang yang tidak beriman. Dan Allah melarang kita mengikuti sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Kita lihat surah yang ke-17 ayat 36. Surah yang ke-17 ayat 36 pada muka surat 285 surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 36. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak minta maaf, Ustaz. Ya, saya. Muka surat berapa tadi, Ustaz? Muka surat 285. Muka surat 285. Surah 17. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Terima kasih, Ustaz. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Terjemahan. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Baik. Maka Allah melarang untuk mengikut sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmu tentangnya, apa sahaja. Lebih-lebih lagi dalam hal agama. Tak boleh nak buat satu amalan yang kita tak tahu betul ke ini Allah suruh, betul ke ini Nabi buat. Kita tak boleh ikut. Kita kena tahu apa yang kita buat itu. Gerakan kita dalam solat. Kita kena tahu macam ni ke yang Nabi buat. Kita angkat takbir paras mana, letak tangan dekat mana, kita rukuk macam mana, kita sujud macam mana, bacaan kita dalam solat. Kita kena tahu
macam ni ke yang Nabi SAW buat? Kerana Allah melarang seorang itu dia melakukan sesuatu yang dia tidak mempunyai ilmu mengenainya. Maka setiap daripada kita kena wajib belajar. Kena wajib belajar. Dan wajib belajar ilmu apa dahulu? Kita nak belajar ilmu agama yang kita anuti ini. Kita tak nak menjadi orang yang menganut agama Islam tapi kita tak tahu pun apa yang kita anuti ini. Kita hanya setakat Islam, kita hanya bukan orang yang beriman. Itu Nabi SAW sabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman yang mendalam tentang agama. Bukan kefahaman tentang ilmu lain. Tapi kalau seseorang itu Allah nakkan kepada dia kebaikan, Allah akan berikan dia kefahaman yang mendalam tentang agama. Dan kita semua yang berada di sini pada hari ini, saya yakin Allah nakkan pada kita semua ini kebaikan. Dan Allah berikan kita ruang, Allah berikan kita masa, Allah berikan kita kekuatan untuk sama-sama kita duduk belajar ilmu agama ini. Kerana Allah nakkan kita jadi baik. Allah nak berikan kepada kita kebaikan yang banyak. Khairan, kebaikan yang banyak. Kita tak tahu kebaikan dari sudut apa, tapi Allah sebut kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang yang Allah beri kefahaman tentang agama yang akan sentiasa Allah berikan kepadanya kebaikan. Amin. Dan Nabi SAW sabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihi, ma kamu sesekali tidak akan sesat selama mana kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Maka dua perkara ini wajib diberi perhatian setiap daripada kita, untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita. Kita beri perhatian pertamanya mengenai ilmu tentang agama. Sangat-sangat untuk kita perlu beri perhatian. Untuk perkara lain, insya-Allah Allah akan bantu. Kan, beriman kepada Allah tanpa ada ragu-ragu, padanya adalah kita percaya nanti Allah akan bantu bagi rezeki. Allah akan bantu bagi kerja, Allah akan bantu bagi keluarga, semua itu Allah akan bantu. Tapi ia perlukan kepada iman kepada Allah, percaya kepada Allah tanpa ragu-ragu. Maka saya rasa kita berhenti dulu setakat ni, kita sambung nanti bahagian yang akhir penutup pada minggu hadapan insya-Allah. Itu saja saya kongsikan pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Sekejap mungkin kalau ada soalan atau kalau ada pendapat, saya suka kalau bagi pendapat lagi. Ustaz, saya ada satu soalan tapi tak sangkut dengan apa yang kita ni, boleh tanya tak Ustaz? Boleh. Saya tak berapa faham sebab apa. Kita pernah dengar kita ni diarahkan supaya jaga ahli keluarga kita, anak cucu kita, supaya kita jangan terkeluar daripada Islam. Tetapi kenapa Nabi Yaqub tu Allah jadikan anak cucu dia semua Bani Israel, Ustaz? Baik, mana jadikan dia bukan daripada kalangan orang Islam ke? Ya. Sedangkan dia Nabi. Ya. Jadi maknanya kita ni kalau Nabi pun Allah boleh buat macam tu, Ustaz. Ya. Kita ni apa ya Ustaz? Ya, betul. Macam Nabi Ibrahim jugalah. Nabi Ibrahim pun ayah dia Azar kan bukan Islam juga. Betul, tak apalah, itu ayah dulu kan sebelum dia. Ni yang bawah pada dia tu. Yang bawah. Yang dia boleh guide anak sendiri macam kita lah, anak kita kan. Ya, betul. Ajar semayang, ajar apa gitu gini, tapi boleh lorong juga. Betul. Jadi tapi kenapa kat Nabi Yaqub tu Allah, anak-anak dia yang ramai tu semua jadi bermacam-macam puak dalam kaum Yahudi tu lah. Ya. Baik, ia macam anak Nabi Nuh alaihissalam kan? Ya. Anak Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga anak Nabi Yaqub. Begitu juga anak Nabi Adam. Ya. Dan berterusan hingga ke anak cucu Nabi Adam. Baik. Daripada Nabi Adam. Maka yang beriman ataupun tidak beriman itu adalah
urusan Allah Azza wa Jalla. Urusan kita adalah menjaga ku anfusakum wa ahlikum nara. Urusan kita adalah kita pelihara diri dan keluarga kita daripada api neraka. Dengan kita berikan dengan kita menjaga semampu kita. Banyak sikit. Berikan dia didikan agama, kefahaman agama yang betul. Urusan dia nanti ke akhirat, dia masuk neraka ataupun tidak, beriman ataupun tidak, itu di luar kita punya bidang kuasa. Keluar daripada kita punya bidang kuasa. Kita punya kerja nanti yang Allah akan tanya adalah adakah kita berusaha untuk pelihara keluarga kita daripada api neraka. Itu saja. Hasilnya nanti itu di sisi Allah. Macam mana Nabi berdakwah kan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tak boleh bagi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang akan bagi hidayah. Tetapi Nabi kerja dia kena buat apa? Wama alaika illal balagh, dan tidak aku ni adalah hanya orang yang menyampaikan sahaja. Orang hanya menyampaikan saja. Aku tak boleh buat lebih daripada itu pun. Apa-apa aku tak boleh. Aku nak bagi nikmat kau tak boleh. Aku nak bagi azab pun tak boleh. Aku hanya menyampaikan sahaja. Lain tu semua adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Maka kita dengan ahli keluarga kita perlu jaga daripada api neraka in terms of kita beri didikan agama, kita ajarkan kepada agama, kita pastikan mereka menjalankan apa yang sepatutnya orang Islam dan orang beriman itu jalankan. Lain daripada itu adalah luar daripada kawalan kita, luar daripada bidang kuasa kita, itu semua adalah kemampuan, luar daripada kemampuan Allah yang akan tentukan nanti. Bukanlah nak menjadikan kita macam tak apalah kot kalau keluarga kita ni tak beriman ataupun tak berapa baiklah Islam dia tu kan. Sebab keluarga nabi-nabi sebelum ni pun ada juga yang begitu. Tidak, kita ada tanggungjawab kita yang Allah telah bebankan atas kita, itu untuk menjaga diri dan keluarga kita daripada menjadi bahan bakar api neraka. Lain daripada itu semua adalah urusan Allah Azza wa Jalla dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi? Dah 1-5 minit. Dah 1-5 minit. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa soalan lagi, silakan sebelum Ustaz. Kerana selalunya kadang kita lihat kan, yang ujian berat sikit ni, sebenarnya kadang orang yang macam boleh kata macam ustaz lah. Kan, kita tengok ustaz, anak dia kadang selalunya yang tak menjadi. Kan, dia nak mengajar orang lain ramai. Kan, tapi anak dia yang tak menjadi. Selalunya dugaannya begitulah kepada ustaz-ustaz ni kan. Dugaannya selalu begitu. Anak orang lain